Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara ini. Tidak ada kes baru telah disahkan bagi jangkitan COVID-19 hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes kekal 138 orang. Perkara tersebut dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini, Ahad 9 Ramadan 1441 Hijrah, bersamaan dengan 3 bulan Mei 2020 Masihi. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala jua, tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 138 orang. Sementara itu, 2 kes telah disahkan sembuh dari COVID-19. Ini menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh kepada 128 orang. Ini membawa jumlah kes aktif yang masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan pada ketika ini kepada 9 kes. Daripada jumlah tersebut, 2 daripadanya masih dalam keadaan kritikal dan kedua-duanya masih memerlukan bantuan mesin tambahan, hadlang mesin ataupun ECMO, di samping bantuan mesin pernafasan. Selebihnya adalah dalam keadaan yang baik. Pada hari ini juga, seramai 33 orang masih menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204, manakala jumlah keseluruhan yang mereka telah menamatkan tempoh kuarantin ialah seramai 2,542 orang. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 338 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 14,262 ujian. Mengenai dengan kes yang telah sembuh tetapi didapati positif semula pada pemeriksaan susulan, Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa tidak ada kes yang sedemikian disahkan pada hari ini, manakala 4 kes telah dibenarkan pulang. Ini membawa jumlah keseluruhan kes yang sedemikian pada masa ini seramai 22 orang, di mana 2 orang masih menjalani pemeriksaan dan ujian lanjut. Seterusnya, Kementerian Kesihatan ingin sekali lagi menekankan dan mengingatkan orang ramai untuk terus melaksanakan tanggungjawab sosial masing-masing dan memudayakan langkah-langkah pencegahan ketika membuat pembelian di restoran-restoran, gedung-gedung perniagaan, pasar-pasar dan kedai-kedai runcit. Terutama sekali untuk sentiasa mengamalkan penjarakan fizikal atau physical distancing seperti yang disarankan dan tidak beramai-ramai mengunjungi ke satu tempat. Di samping itu, pemilik-pemilik perniagaan serta restoran adalah juga disyorkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mengelak situasi perhimpunan ramai di tempat atau sekitar premis penjualan. Kita masih memerlukan kerjasama dari orang ramai untuk terus berjaga-jaga dengan mengamalkan apa yang telah disarankan sebelum ini. Perkara ini adalah penting untuk kita ambil perhatian kerana dengan kerjasama dari semua pihak serta sikap tanggungjawab dan disiplin orang ramai sajalah negara kita akan dapat mula mengurangkan sekatan ataupun membuat de-escalation pada masa yang akan ditentukan nanti. Mereka yang merasakan diri mereka berisiko tinggi mendapat jangkitan COVID-19 boleh mengikuti kaji selidik pemantauan jangkitan COVID-19 di seluruh negara yang akan bermula esok. Menteri Kesihatan menyatakan perkara tersebut semasa menjawab pertanyaan daripada pihak media. Kaji selidikannya akan dijalankan di beberapa tempat pusat kesihatan, indah semualah. Jadi dan bilangannya pun ditentukan sudah setiap pusat kesihatan tujuan, tapi akan merangkumi kepada semua daerah. Setiap daerah ada ditentukan sudah klinik kesihatannya yang mana satu, dan dari sana ia akan dibuat secara rambang. That means pegawai di sana akan menentukan tiap-tiap 3 orang atau sebagainya yang akan dibuat tes. Ini bukan tes macam yang tadi buat nasal swab test satu tu. This is the, we call it POCT test, seperti macam mencek gula. It's a prick test. Ini untuk mencek saja if there is any antibody of this virus
around the community. Young adults lah, not children. Young adults. Penyerahan derma kepada anak-anak yatim di seluruh negara akan diadakan selama 2 hari bermula esok secara pandu lalu atau drive-thru. Berita mengenainya menyusul selepas ini. Teruskan bersama kami. Pemilihan makanan yang seimbang dan berkhasiat amanah dititik beratkan pada bulan Ramadan bagi memastikan kita kekal cergas masa menjalankan ibadah puasa seharian. Apatah lagi semasa penularan wabak COVID-19 yang sedang melanda negara pada ketika ini, adalah penting untuk sentiasa menjaga kesihatan diri dan mengamalkan permakanan yang sihat. Dayang Siti Nadirah binti Haji Rawi, Pegawai Pelajaran Kesihatan di Kementerian Kesihatan berkata, pemilihan makanan yang sihat pada bulan puasa adalah penting bagi membolehkan kita menikmati makanan yang sedap dan berkhasiat di samping mendapatkan semua nutrisi yang diperlukan tubuh dan juga membantu mengekalkan kecergasan semasa berpuasa. Semasa bulan Ramadan, ramai yang merasa susah untuk mengamalkan pemakanan yang sihat disebabkan berpuasa untuk masa yang lama. Ada yang craving makanan yang tidak sihat seperti makanan yang bergula, berlemak atau yang bergoreng. Pengambilan makanan seperti yang ini secara berlebihan tidak akan memanfaatkan kesihatan kita ni dan boleh menambah risiko untuk mendapat penyakit-penyakit yang tidak berjangkit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, kanser dan boleh menyebabkan berat badan yang berlebihan. So, secara umumnya, pemakanan sihat bermaksud untuk mengambil pelbagai jenis makanan berkhasiat dalam jumlah yang disarankan dari semua kumpulan makanan. Mungkin ada juga yang pernah mendengar makan secara sederhana atau eat in moderation. Bagi mereka yang pernah berusaha untuk makan secara sihat tapi tidak berjaya, bulan Ramadan adalah masa yang terbaik untuk mengubah tabiat yang lama dan mengamalkan pemakanan yang lebih sihat. Dayang Siti Nadirah juga mengongsikan semasa berbuka puasa ataupun bersungkai hendaklah dimulakan dengan memakan buah kurma dan minum air atau susu bagi membantu proses penghadaman makanan dan hendaklah sentiasa mengamalkan minum air putih semasa bersahur dan bersungkai untuk mengelak dari dehidrasi semasa berpuasa. Dengan mengamalkan pemakanan sihat sepanjang bulan Ramadan, badan kita ni akan menjadi lebih kuat dan bertahan untuk berpuasa pada siang hari dan juga untuk meningkatkan produktiviti kita ni. Jika amalan makanan sihat diteruskan selepas bulan Ramadan, kita ni boleh mengekalkan kesihatan yang baik dan boleh mengurangkan risiko untuk mendapat penyakit-penyakit. Terima kasih. Sementara itu, seorang pengasas restoran makanan sihat Dayang Dilis Chai berkata restorannya ada menyediakan makanan sihat bagi mereka yang memilih untuk bersahur, berbuka puasa dan bersungkai dengan mengkonsumsi makanan yang sihat dan berkhasiat untuk menjalani ibadah puasa yang lebih berkualiti dan sempurna. Sementara itu, beberapa individu turut menyatakan pentingnya pemilihan makanan sihat semasa bulan Ramadan bagi mengekalkan gaya hidup yang sihat. It's especially important for us to eat healthy because currently there is no cure and there is no medication. So the best way for us to keep ourselves healthy at the moment is to boost our immune system. And this is through eating whole foods that is nutritious for us. And also it's the best cure for us. So one of the best protection at the moment is definitely prevention. For me, eating well is fundamental to a good health and a well-being. It's helped us to have a good, healthy body weight and help us to reduce the risk of getting disease such as diabetes, high cholesterol, high blood pressure, and cancer. It's important to eat healthy during this Ramadan, especially when our body during the day doesn't have much energy. So the window where we can eat, it's important to feed your body with the right nutrients. I choose to eat healthy during Ramadan because I need to maintain my healthy lifestyle.
Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Jabatan Daerah Belaid, Jabatan Daerah Tutong dan Jabatan Daerah Temborong, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri serta Bank Islam Brunei Darussalam BIBD akan mengadakan penyerahan derma kepada anak-anak yatim di seluruh negara selama 2 hari bermula esok dan Selasa ini 5 Mei melalui kaedah penyerahan secara pandu lalu atau drive-thru. Pusat-pusat pandu lalu bagi daerah Brunei dan Muara di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas, bagi daerah Belaid bertempat di Dewan Persidangan Kuala Belaid, bagi daerah Tutong bertempat di Dewan Seri Kenangan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong dan bagi daerah Temborong bertempat di bangunan Program Khidmat Bakti Negara PKBN Temborong. Kaedah penyerahan melalui pandu lalu di keempat-empat daerah akan bermula pukul 8 pagi hingga 12.30 hari. Seterusnya bermula 6 Mei hingga 8 Mei 2020, kaedah penyerahan derma akan dibuat di semua cawangan Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM di semua daerah. Dalam pada itu, kerjasama daripada semua pihak diperlukan bagi memastikan keselamatan semasa negara menghadapi pandemik COVID-19. Antaranya, hanya seorang sahaja wakil bagi setiap keluarga yang dibenarkan untuk mengambil sumbangan di tempat-tempat yang dinyatakan di daerah masing-masing. Bagi yang kurang sihat, terutamanya yang mempunyai masalah pernafasan, demam panas, selesma dan batuk adalah tidak dibenarkan untuk hadir ke tempat penyerahan derma tersebut. Selain itu, warga emas yang mempunyai penyakit kronik dan bagi yang mempunyai penyakit buah pinggang, paru-paru, kanser dan sebagainya juga tidak dibenarkan hadir ke tempat penyerahan berkenaan. Arahan juga termasuk bagi wanita yang mengandung dan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun. Sentiasa mengamalkan penjarakan sosial dan menghadirkan diri secara berperingkat dan tidak hadir terlalu awal. Anak yatim atau wakil adalah dikehendaki untuk membawa dokumen-dokumen asal bagi anak-anak yatim yang diwakilkan seperti kad anak yatim yang dikeluarkan oleh JAPIM, kad pengenalan asal atau surat beranak anak-anak yatim asal dan kad pengenalan asal wakil. Seorang lelaki tempatan dihadapkan ke Mahkamah Tinggi Bandar Seri Begawan Kelmarin bagi menghadapi 3 pertuduhan di bawah Seksyen 379 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 iaitu curi. Inspektor Awang Muhammad Nazmi bin Awang Haji Ismail, penolong pegawai menguasa Balai Polis Sungai Liang, seterusnya menjelaskan. Daripada kumpulan maklumat dan risikan yang dijalankan oleh pasukan Polis Diraja Brunei, keanggotaan Balai Polis Sungai Liang telah berhasil menahan seorang lelaki tempatan dipercayai terlibat dengan laporan kes-kes kehilangan sebuah kereta Toyota Kijang, sebuah basikal, tong gas dan barang-barang kantin sekolah. Suspek bernama Jamal bin Yunus berumur 49 tahun dan tidak bekerja menghadapi 3 pertuduhan di bawah Seksyen 379 Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 iaitu curi. Hasil daripada sebutan kes, tertuduh telah tidak mengaku bersalah terhadap semua pertuduhan dan pihak Mahkamah Tinggi mengarahkan suspek untuk ditahan riman di penjara Maraburong bermula 2 Mei 2020 sehingga pembicaraan seterusnya pada 14 Mei 2020. Waktu berbuka puasa atau bersungkai adalah salah satu perkara yang mengembirakan bagi yang berpuasa kerana di samping menghilangkan rasa haus dan lapar, bersungkai menandakan sempurnanya ibadat puasa yang telah dikerjakan di siang hari. Antara adab bersungkai adalah sunat memakan buah rutab iaitu kurma yang telah masak sebelum menjadi tamar. Akan tetapi sekiranya tiada buah rutab, maka bolehlah bersungkai dengan buah tamar iaitu kurma yang telah kering. Di negara Brunei Darussalam, rakyat dan penduduk amat beruntung dan bersyukur kerana kurma diberikan secara percuma kurnia pribadi ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Buah kurma terkenal dengan rasanya yang manis dan tahan lama. Kurma juga mempunyai khasiat yang banyak dan menjadi makanan utama Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian sains menemukan khasiat buah kurma kaya dengan unsur zat besi dan kalsium di samping membekal tenaga. Berdasarkan ini juga Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya supaya berbuka dengan buah kurma. Jadi kelebihan memakan kurma adalah, di antaranya kurma adalah makanan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Jadi baginda gemar sekali memakan kurma, terutama sekali di waktu baginda bersahur sebelum menunaikan puasa di siang hari dan ketika berbuka. Jadi kurma tu kata sebaik-baiknya para ulama pun, Nabi pun sendiri juga melakukan sendiri ya. Katanya kurma tu sebaik-baiknya kita dimakan dengan bilangan yang ganjil. Contohnya macam makan sebiji ataupun 3 biji kurma ikut ganjil, ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa kalau kita ni mengikutkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah Allah akan memberikan keberkatan kepada kita ni sendiri, insya-Allah. Dan tidak lupa saya ingin mengucapkan menjunjung kasih kepada Majlis Wahduli yang Maha Mulia kerana memberikan kurma kepada rakyat negara Brunei Darussalam. Kaedah dalam talian atau online kini menjadi pilihan terbaik bagi meneruskan aktiviti rutin. Ini termasuk para pengusaha kecil dan sederhana yang menggunakan kaedah tersebut untuk memasarkan dan menjual produk-produk mereka kepada orang ramai. Bagi para pengusaha juadah bersungkai di daerah Temburong, penggunaan online adalah pilihan tepat untuk mereka meneruskan kelangsungan perniagaan mereka semasa peniadaan gerai Ramadan berikutan COVID-19 ketika ini. Melalui penggunaan online, para pengusaha juadah bersungkai di daerah Temburong ini mendapati kaedah tersebut sangat membantu dalam perniagaan mereka sebagai tanda sokongan. Pengusaha kecil dan sederhana yang menggunakan kaedah online untuk memasarkan dan menjual produk-produk mereka kepada orang ramai. Bagi para pengusaha juadah bersungkai di daerah Temburong, penggunaan online adalah pilihan tepat untuk mereka meneruskan kelangsungan perniagaan mereka semasa peniadaan gerai Ramadan berikutan COVID-19 ketika ini. Melalui penggunaan online, para pengusaha juadah bersungkai di daerah Temburong ini mendapati kaedah tersebut sangat membantu dalam perniagaan mereka. Sebagai tanda sokongan kepada garis panduan bagi penjarakan sosial dan mengutamakan kebersihan dan keselamatan makanan, para pengusaha hanya menyediakan perkhidmatan bawa pulang dan ambil sendiri. Macam kalau orang kena macam WhatsApp dulu, kalau akan booking dulu. Kalau akan berguna macam untuk esok booking hari ini, teks hari ini dan esok mengambil yang macam-macam. Kalau sekiranya ramai datang kemari, kami nyuruh berbaris dulu, kira menjarakkan satu kita supaya mengelakkan daripada COVID-19. Dan kalau boleh macam berbaris satu, sabar dan menunggu. Masa ini kami menyediakan mengambil order daripada melalui online, boleh juga melalui tarus kemari, tapi berhadlah tu supaya mengelakkan ramai, kami melalui online sahaja. Kami menyediakan hand sanitizer, kami juga menggalakkan customer untuk mencuci tangan mereka dan kami juga menggalakkan customer social distancing 1 meter. Saya selaku daripada Abu Mata Kitchen berharap wabak ini berakhir tidak lama lagi dan sama-samalah tani melakukan social distancing, stay at home and stay clean. Dan berdoa juga semoga wabak ini berakhir tidak lama lagi. Walaupun hanya berniaga secara kecil-kecilan, namun ia sekurang-kurangnya dapat membantu menjana pendapatan dan pada masa yang sama membantu orang ramai untuk mendapatkan juadah bersungkai semasa bulan Ramadan ini. Adrian Fazul Samad melaporkan untuk Berita RTV. Dalam memenuhi permintaan pelanggan semasa bulan Ramadan ini, konsep projek ladang ke dapur iaitu Farm Fresh to Kitchen diusahakan sebagai satu platform dalam membantu memasarkan dan mengembangkan hasil tani iaitu sumber berasaskan tanaman. Ia diperoleh daripada pengusaha tempatan terdiri daripada para petani, penamu dan suri rumah tangga dari kampung-kampung yang terdapat di daerah Tutong. Semasa temubual pewarta RTV bersama Dayang Ion Ukoy, pengasas bersama projek Eco Ponis Garden dan Bidasari Hideout Kitchen menjelaskan projek ini merupakan lanjutan daripada projek Farmers Market yang diadakan pada bulan lalu. Ianya dikendalikan oleh Bidasari Hideout Kitchen dengan kerjasama Eco Ponis Garden and Exploit.bn
React.com dan iBiz dan Barista Cafe Tutong. Projek ini juga menyediakan kaedah tempahan awal secara dalam talian melalui aplikasi WhatsApp atau media sosial. Ini adalah kami teruskan memandangkan sekarang kita ni masih memerlukan resource ataupun sumber-sumber yang terdapat di komuniti, dan kami telah mewujudkan satu projek yang boleh ditempah melalui secara online, ini melalui aplikasi WhatsApp dengan orang ramai. Jadi projek ini adalah lebih kepada menyokong para penamu yang terdapat di daerah ini dan juga pengusaha kampung yang ada mempunyai bahan ataupun sumber-sumber yang terdapat di kawasan kebun dan sekitar rumah mereka. Antara yang diperkenalkan dalam projek ini termasuk tempahan awal untuk mendapatkan seperti bahan-bahan mentah dan segar daripada ladang dan cara penyediaannya, dan resepi akan dikirim melalui aplikasi video WhatsApp. Selain itu, kaedah penyediaan makanan siap sedia dimasak mengikut permintaan para pembeli, antara yang mendapat sambutan menggalakkan sesuai dengan konsep juadah untuk berbuka. Sebagai langkah pencegahan daripada jangkitan COVID-19, projek ini juga menyediakan khidmatan penghantaran makanan terus ke rumah pelanggan bagi memudahkan tempahan dalam talian dibuat. Kita akan selalunya memaklumkan kepada orang ramai atau pembeli ataupun pengikut kami punya media sosial, yang mana contohnya sekarang adalah musim pakis. Siapa ingin untuk merasai sumber daripada yang disediakan oleh komuniti, dan kami juga bekerjasama dengan para pengusaha dan para belia yang terdapat di daerah ini untuk sama-sama memberi satu cadangan ataupun memberi satu idea bagi menyediakan masakan yang berasaskan pada sumber yang didapati pada minggu itulah. Kami berharap projek ini dapat diteruskan dalam masa jangka yang panjang, dan mudahan dalam Ramadan yang akan datang ini, projek ini juga dapat memberi satu platform kepada pengusaha komuniti yang terdapat di kampung-kampung, dan secara tidak langsungnya akan memberi satu pendedahan kepada orang ramai mengenai dengan resource yang terdapat di kawasan komuniti kita ni, dan akan menggalakkan kepada para pembeli kita ni ataupun orang ramai untuk menyokong produk tempatan.